Hai, Assalamualaikum. Kau semua, selamat malam. Boleh dengar ke? Boleh tulis apa-apa dekat chat kalau boleh dengar? Waalaikumsalam Azman. Terima kasih sebab join kita pada malam ni. Okay, boleh dengar Suzina. Thank you. Okay, clear. Bagus, bagus. Okay. Apa khabar semua? Waalaikumsalam Rafida. Okay. Alright. Bagus. Nampaknya malam ni kita punya group sangat responsif. Sangat aktif. Bagus. Jadi selamat datang ke kelas Shopee Ads Advanced dalam bahasa Melayu. Ni kelas pertama kami dalam bahasa Melayu untuk Ads Advanced. Shopee Ads merupakan iklan Shopee dan nama saya Amira. Saya akan jadi trainer pada malam ni lah untuk anda semua. Jadi untuk yang pertama kali join webinar kita, dekat belah kanan ada tab chat. Chat ni untuk hantar apa-apa soalan or untuk tab chat ni untuk berborak dengan sesama kita untuk respon dekat soalan saya. Kalau tab questions ni untuk anda bertanya apa-apa soalan. InsyaAllah malam ni ada ada ahli-ahli tim saya yang lain yang akan join, yang akan jawab soalan-soalan anda semua. Polls ni akan ada soalan yang saya boleh beri kepada anda. Jadi saya akan tambahlah satu poll baru. Any first timer here online course with us today? Kalau ni course pertama boleh klik dekat me. Kalau ni bukan course pertama boleh klik dekat I've been here for quite some time. Okay. Jadi sekarang kita ada hampir 200 orang 196 peserta pada malam ni. Jadi sebelum mulakan apa-apa, kepada yang baru masuk, nama saya Amira. Selamat datang ke Shopee Ads Advanced dalam bahasa Melayu. Dan kita boleh mulakan dalam beberapa minit lagi lah. Nampaknya ramai lagi yang sedang masuk, yang baru join. Hai, selamat malam. Okay, ramai first timer kat sini. Okay, tak apa. Walaupun kelas kita ni kelas advance, kelas untuk yang sudah mahir, yang dah ada pengalaman, lepas habis kelas ni boleh join kelas-kelas lain juga. Tak salah pun kalau kita nak start dengan kelas-kelas yang lagi advance. Asalkan kita dapat ilmu. Suzha, biasa join pada ramai 100. Ya, malam ni ramai malam ni sekarang je dah 216. Harap-harapnya yang 216 ni stay lah sampai habis sesi. Okay. Zulaika, free. Kita punya webinar semua free. First time. Okay, selamat datang. Okay, dah 8:03 minit ni. Saya rasa boleh mulakan lah. Dah ramai dah orang yang tunggu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Harap lepas ni sales mencanak-canak. Ya, harapnya lah Rizwan ambil lah tips-tips kita dan aplikasikan tips-tips kita dekat kedai. InsyaAllah boleh. First time harap boleh kongsi ilmu. Okay. Ramai yang baru join. Selamat datang kepada yang baru pertama kali join kelas kita. Selamat datang ke Shopee University. Saya harap ni bukan kelas yang terakhir lah. Saya harap ni kelas yang pertama dan lepas ni join lagi. Esok join lagi, minggu depan join lagi. Kita ada banyak kelas-kelas untuk anda semua. Okay. Jadi kita boleh mulakan sekarang. Audio putus-putus sikit. Semua okay ke audio? Okay. Alright, sebelum kita mulakan peraturan kelas, yang pertama soalan yang diajukan mestilah berkaitan dengan kelas tu sendiri. Jadi kalau kelas kita pasal iklan hari ni, pasal Shopee Ads, kalau tanya soalan pasal pemasaran mungkin tidak akan dilayan. Kalau group member saya sempat layan, boleh layan. Tapi kami tak akan utamakan kelas yang keluar daripada topik. Ada yang audio okey, ada yang tak berapa okey. Saya rasa mungkin internet masing-masing kot. Sebab kalau saya punya yang tak okey, mesti semua orang tak okey kan. Jadi saya rasa ni internet masing-masing lah. Lagipun pukul 8 malam ni selalu ramai orang guna wifi kat rumah tu. Semua orang ada kat rumah kan malam-malam kawasan kita tu.
Okay. Peraturan kelas yang kedua, harap maklum kelas ini bukan saluran sokongan pelanggan. Jadi walaupun saya ada team member saya ada Cikgu Kevin kat sini, ada juga team member daripada team ads sendiri, Nazirul, Andrian ada untuk jawab soalan anda, tapi ni bukan saluran sokongan pelanggan, ni bukan customer service. Jadi kami mungkin tidak akan melayan soalan-soalan yang sangat spesifik ataupun sangat detail. Untuk mendapatkan slide, anda mesti mengisi borang maklum balas yang akan dibuka. Jadi saya akan bagilah borang maklum balas tu selepas kelas ni. Boleh isi, esok kami hantar slide kepada anda. Sila ambil perhatian, peserta yang tidak mengikuti peraturan kelas dan mengganggu sesi akan dikeluarkan. Okay, itu biasalah kita kenalah jaga. Jangan cakap benda kasar, jangan spam banyak-banyak sebab semua soalan kami boleh nampak dan kami boleh filter soalan yang belum dijawab. Jadi insyaAllah kita nampak je soalan anda. Jangan hantar soalan yang sama banyak-banyak kali. Okay. Jadi objektif untuk kelas hari ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang iklan Shopee dan menggunakan strategi yang diperibadikan untuk memaksimumkan iklan Shopee. Jadi kita nak bagi strategi yang spesifik untuk setiap iklan. Sebab kalau dah pernah join kelas ads kita yang basic dengan kelas ads kita yang pertengahan, kita ada juga cerita pasal cara-cara untuk gunakan ads, cara-cara untuk mulakan. Tapi sebab ni advance, kita akan ceritakan pasal strategi untuk guna ads lah. Jadi untuk yang kali pertama, walaupun tak tahu banyak pasal ads, harapnya boleh dapat ilmu daripada kelas ni dan boleh join kelas-kelas yang tertinggal sebelum ni, kelas yang basic tu, dan boleh aplikasikan benda yang kita belajar dekat ads advance ni. Okay. Isi kandungan, panduan penting, kenal pasti maklumat dan objektif anda, ni penting . Lepas tu budget, tempoh iklan, ni yang teknikal, sisi teknikal, matriks iklan dan amalan terbaik. Dan kalau boleh, kita punya webinar sampai pukul 9, kalau boleh stay lah sampai habis sebab dekat akhir nanti kita ada surprise sikit untuk peserta-peserta kita pada malam ni. Okay. Jadi yang pertama, panduan penting untuk iklan Shopee. Sebelum saya mulakan, ni terutama sekali untuk orang yang tak pernah join webinar kita. Jadi apa tu iklan Shopee? Apa kelebihan guna iklan Shopee? Jadi iklan Shopee ni merupakan, dia sama je macam kalau kita pergi Facebook, kalau kita pergi Google, kalau kita Google search ke Facebook search, akan ada iklan-iklan yang bukan iklan-iklan yang automatik ada di screen. Macam Instagram kadang-kadang kita scroll, keluar orang-orang yang kita follow, tiba-tiba keluar orang yang kita tak follow pun sebab dia sponsor post tu jadi iklan. Jadi dekat Shopee pun kita boleh buat macam tu. Dekat Shopee pun kita boleh iklankan produk kita dan letakkan dia dekat atas. Jadi boleh mengiklankan produk di kawasan yang bertrafik tinggi. Trafik tinggi ni senang cerita ya ramai orang buka lah, maksudnya macam homepage, laman utama tu shopee.com.my tu kan page yang paling ramai orang pergi sebab bila kita buka je kita akan sampai situ dulu kalau nak bandingkan dengan page-page lain. Jadi mengiklankan produk di kawasan yang bertrafik tinggi seperti halaman utama, halaman hasil carian, maksudnya bila kita search, katakanlah saya search botol air, page tu halaman utama hasil carian. Dan juga halaman butiran produk. Ni bila orang dah pergi kedai kita dah buka dekat produk tu, itu halaman produk. Okay. Kemudian menambah penderahan untuk produk atau kedai anda. Ni maksudnya kita tambahkan exposure. Kita bagi lagi ramai orang nampak. Lagi ramai orang nampak kedai kita, lagi ramai orang nampak produk. Dan bilangan tontonan produk secara percuma. Ni yang ramai orang tak tahu pasal ads. Untuk yang pertama kali dalam kelas ni, Shopee Ads kita tak charge berdasarkan berapa banyak iklan anda semua ada. Kita charge apabila pelanggan klik dekat iklan tu. Jadi anda semua boleh ada macam 15 iklan untuk 15 produk, tapi kita cuma charge bila orang klik dekat iklan tu je. Kalau tak ada siapa klik, kita tak charge. Maksudnya anda bayar seberapa banyak yang anda dapat keuntungan je. Berapa banyak yang menguntungkan sahaja. Okay. Untuk log masuk iklan dengan berjaya, pastikan penghadang iklan di pelayar web anda telah ditutup. Jadi kita ada website ni, klik sini untuk mengetahui lebih lanjut. Kalau nak masuk, make sure ad blocker tu turn off. Okay. Seterusnya, pertimbangan untuk iklan anda. Jadi apa yang kita kena pertimbangkan sebelum kita mula subscribe, sebelum kita mula langgan apa-apa iklan. Jadi first, tetapkan dengan mempertimbangkan pembeli anda.
Jadi fikirlah siapa target buyer kita. Kita nak sasarkan kepada siapa iklan ni. Katakanlah saya jual tudung. Adakah sasaran saya perempuan? Adakah sasaran saya lelaki? Adakah sasaran saya wanita 30 tahun ke atas? Adakah sasaran saya kanak-kanak 5 tahun ke bawah? Jadi siapa target kita, apa yang penting kepada mereka dan apa yang kita nak bagi mereka lihat. Seterusnya beberapa aspek ni yang saya sebutkan tadi, siapa, mengapa mereka akan mengunjungi kedai anda dan bagaimana anda dapat memberikan nilai kepada mereka. How do we serve the customer? Macam mana kita nak berikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Okay? Seterusnya, bila anda patut menjalankan iklan di Shopee? Adakah start kedai terus buat iklan? Adakah dah 5 tahun ada kedai kat Shopee baru mungkin kita patut buat iklan sebab dah 5 tahun kita punya sale macam tak elok pun kan. Okay, ni salah satu soalan yang sangat kami selalu terima. Bila saya nak mula? Bila saya patut start? Okay, dan jawapan ni kami tak boleh bagi pun. Saya tak boleh cakap siapa? Saya tak boleh cakap Miza boleh kena tunggu lagi 3 bulan baru Miza boleh start. Hananul Mardia kena tunggu lagi 2 bulan dah boleh start. Ahmad Sabri hari ni dah boleh start dah. Okay? Jadi salah satu soalan yang sering dikemukakan bila saya menjalankan iklan Shopee dan mengapa. Jadi ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, jangkauan organik, iaitu apabila anda menyenaraikan produk, mana-mana pembeli akan melihat senarai produk anda. Jangkauan organik ni ialah cara yang percuma, cara yang tak perlu dibayar. Dia sebenarnya cara yang kita tak kawal pun, cara yang macam mana nak cakap ya? Cara dia bukan automatik, dia cara yang bila orang search, orang jumpa, orang pergi, orang beli. Maksudnya itu berpandukan pelanggan tu sendiri. Itu bukan kita yang tentukan pelanggan tu datang ke pelanggan tu tak datang. Dia bila pelanggan ternampak, pelanggan berminat nak beli dan pelanggan tu membeli. Jangkauan berbayar, ni macam iklan lah. Bila kita bayar sesuatu platform, contohnya kita bayar Shopee untuk pastikan pelanggan nampak kita punya barang. So bila kita langgan iklan, kita bayar Shopee dan kita punya produk akan dinaikkan ke atas carian tu. Jadi pelanggan lagi senang untuk nampak kita punya barangan. Okay? Salam Muhammad Nur Hashim. Okay, selamat datang. Mengapa menjalankan iklan di Shopee? Okay, luaskan jangkauan anda. Promosikan kedai atau produk untuk mencapai lebih ramai pengguna. Ini maksudnya daripada kita nak harapkan orang datang melalui search bar, kita tonjolkan produk kita supaya orang boleh jumpa walaupun diorang tak datang specifically dekat kedai kita. Dan seterusnya, video okey je tak pun, audio je macam crack. Okay, sebab saya dah nampak ramai orang komplain ni, sekejap kita pause sekejap. Okay, dah okay ke sekarang? Okay, saya baru lepas refresh juga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba refresh. Harapnya kalau okay dah, bagus. Okay, kenapa kena jalankan iklan di Shopee? Ni poin yang ketiga untuk dorong pelanggan ke kedai anda. Sebab bila kita ada kedai dekat Shopee ni, kita ada banyak kedai. Jadi jarang pelanggan tu tahu kedai mana yang diorang nak pergi. Jarang bila saya nak cari botol air kan, saya search botol air. Saya tak search kedai yang spesifik yang jual botol air. Jadi iklan di Shopee boleh mendorong pelanggan ke kedai kita. Seterusnya meningkatkan peluang untuk pembelian. Jadi lepas kita dah tarik ramai orang datang ke kedai kita, peluang untuk mereka membeli dari kedai kita lagi tinggi daripada kalau kita tak ada iklan. Itu memang terbuktilah penggunaan iklan akan mendorong lebih ramai pembeli.
Okay, seterusnya jenis-jenis iklan ni kalau untuk pelajar yang dah banyak kali datang kelas kita ni refreshment je lah, ni macam refresher, ulang kaji. Tapi untuk pelajar yang baru datang, terutamanya pelajar yang baru datang kelas kita hari ni, Shopee ada 3 jenis iklan. Fairuz boleh ulang ya nanti lepas habis, kamu semua akan dapat rakaman, jadi boleh play. Okay, berbalik kepada topik, Shopee ada 3 jenis iklan. Yang pertama iklan kata kunci, maksudnya menjana penjualan dari hasil carian ataupun nama bahasa Inggeris ni keyword ads. Yang kedua iklan kedai, shop ads, meningkatkan keterlihatan kedai, maksudnya kita boleh nampak kedai, kita boleh memasarkan kedai kita lebih jauh. Dan yang ketiga iklan temuan, discovery ads. Jadi menarik pembeli yang berminat dengan produk yang sama seperti produk anda. Jadi walaupun dia tak search keyword yang kita guna, kalau guna iklan temuan ni, kalau dia search keyword yang berkaitan pun dia boleh nampak kita punya produk. Itu yang bagusnya. Jadi yang pertama, keywords ad, kata kunci iklan. Iklan kata kunci dipaparkan pada halaman hasil carian. Boleh tengok dalam gambar ni ya. Apabila pembeli mencari produk menggunakan kata kunci yang padan dengan iklan anda. Hai. Okay, dapat ke? Okay. Sorry tadi tadi wifi saya problem. Hujan lah kot sebab hujan. Ada ke sekarang? Kalau hantar thumbs up, kalau ada, kalau nampak. Okay, welcome back. Okay, thank you. Terima kasih. Sorry. Okay, kembali kepada kelas kita. Iklan temuan iaitu discovery ads. Iklan temuan muncul di halaman temuan harian Shopee ataupun daily discover kepada pembeli yang menunjukkan minat terhadap produk serupa dalam 30 hari terakhir. Jadi walaupun orang tu dalam masa 30 hari lepas dia buka satu produk, katakan dia buka botol air. Dalam masa 30 hari lepas dia buka botol air tu, dia akan berpeluang untuk nampak kita punya iklan kalau kita gunakan iklan temuan yang berkaitan dengan botol air. Okay. Mengapa iklan temuan? Sama je sebab dia meningkatkan pendedahan, menambah hasil jualan dan mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap harga. Okay, iklan temuan juga muncul di halaman butiran produk yang serupa atau melengkapi, iaitu produk yang sama ataupun anda mungkin suka. Jadi bila kita tengok sesuatu produk akan ada kat bawah tu recommendation. Dia akan recommendkan produk-produk yang berkaitan. Jadi kalau kita subscribe iklan temuan, iklan kita akan ada di situ. Okay. Alright, seterusnya iklan kedai. Sebab tak nampak, siapa yang cakap tadi tak nampak iklan kedai? Sebab tak nampak iklan kedai sebab dia hanya terbuka kepada penjual mall sahaja dan preferred seller, penjual pilihan. Tak tersedia lagi untuk semua penjual buat masa ini. Jadi iklan kedai ni kita boleh iklankan kedai kita dekat atas. Jadi kalau orang tu search susu, boleh nampak terus kedai yang jual susu. Okay? Ramailah yang komplain tak ada gambar. Saya rasa sebab hujan ni efek semua orang berlainan-lainan cara. Saya pun tadi dah terputus, jadi mungkin orang lain yang tak nampak saya pun wifi masing-masing yang ada problem. Syargan iklan temuan dalam English discovery ads. It used to be targeting ads but then they changed their name to discovery ads. Okay.
Live demo, saya akan share screen dan tunjukkan. Okay. Jadi ni di Seller Center, ni Shopee punya account. Kalau nak buka ads, di belah kiri ni, pusat pemasaran iklan Shopee. Jadi dekat sini ada kata kunci iklan, pengiklanan kedai. Ni shop ads lah dan ni iklan kata kunci, keyword ads. Jadi boleh tengok statistik, iklan kita berapa orang dah klik, kadar melalui klik, pesanan, item dijual, JMV dan sebagainya. Okay. Gunakan iklan saya untuk setiap peringkat. Jadi ini strategi pertama yang saya nak kongsikan malam ni. My ads, iklan saya boleh digunakan untuk setiap peringkat. Jadi pada peringkat pertama, kesedaran. Pada peringkat pertama kita just bagi pengguna-pengguna Shopee untuk nampak iklan kita untuk perasan. Itulah kita bagi diorang perasan, ada kedai ni jual produk ni. Jadi at first kita bagi kesedaran. Dan sebab jarang pembeli nampak terus beli. Lainlah kalau kita memang jenis yang suka shopping, nampak macam menarik je terus beli. Tu untung lah, tu memang penjual tu untung. Tapi jarang orang buat macam tu. Jadi yang selalu orang buat is orang akan scroll je. Pernah tak buka app Shopee, scroll, tak tahu pun nak beli apa, baca, tengok ada apa. Seterusnya, jadi iklan boleh digunakan untuk meningkatkan kesedaran dan iklan yang digunakan untuk ni selalunya iklan kedai dan iklan temuan. Sebab kita nak tengok, bila kita search keyword, iklan kedai dekat atas tu bukan iklan yang memang di search dengan bukan target pengguna untuk search nama kedai kita, tapi sebab kita letak kat situ, dia akan muncul kepada pengguna. Iklan temuan pun macam tu. Mereka akan search benda lain dan diorang akan nampak iklan kita sebab kita punya barang berkaitan dengan barang yang diorang cari. Dan seterusnya pertimbangan, lepas kesedaran, lepas beberapa hari dia nampak iklan kita, dia akan mula consider. Macam berapa kali nampak iklan ni, mungkin kita boleh beli, mungkin kita boleh buka kedai ni, mungkin kita boleh tengok barang yang dia jual. Okay. Iklan kata kunci untuk mendorong senarai produk tertentu. Jadi untuk pertimbangan usually kita guna keyword ads. Kita memang guna spesifik keyword yang spesifik untuk meningkatkan lagi kita punya keterlihatan untuk orang-orang yang memang nak cari barang yang spesifik. Seterusnya penukaran. Penukaran ni the highest level tertinggi. Ni tahap yang kita memang nak capai sebagai seorang penjual. Ni tahap bila orang memang dah tertarik dengan barang kita sampai tahap yang orang beli barang kita. Jadi untuk tukar pertimbangan kepada penukaran, gunakan kata kunci, iklan temuan dan iklan kedai. Lagi banyak kita guna, lagi tinggi efek dia lah. Jadi kalau boleh kita maksimalkan dengan gunakan 3 sekali. Jadi kena ingat tahap dia ada 3, kesedaran, pertimbangan dan penukaran. Syohana, jika dah tak boleh buat iklan kedai, maka tak bolehlah tingkatkan kesedaran. Tak, kita boleh buat discovery ads juga. Kita boleh buat iklan temuan juga. Kalau tak ada iklan kedai tak apa. Sebab iklan temuan pun cara dia berfungsi hampir sama. Dia iklan yang muncul semasa pengguna tidak sedar dan pengguna tidak consciously cari keywords yang lead them to kita punya iklan. Okay, seterusnya kena pasti matlamat dan objektif anda dan cara memilih matlamat yang betul, capai orang yang tepat. Macam saya cakap tadi, cari target audience dan pastikan iklan anda sampai kepada target group anda. Pastikan iklan anda sampai kepada orang yang betul-betul cenderung untuk menjadi pelanggan anda. Jadi kalau nak jual tudung, kalau boleh memang target pengguna wanita umur sekian-sekian, 18 tahun sehingga 60 tahun ke, ataupun boleh je target lelaki juga kan, sebab boleh beli untuk mak ke, adik ke, tapi make sure target kita clear. Dan setelah tahu target kita, baru kita boleh teruskan plan.
Jadi sebenarnya slide ni ada sangat-sangat banyak informasi. Jadi dan semua informasi ni anda boleh baca selepas ni dan boleh aplikasikan kepada kedai anda sendiri. Sebab saya tak boleh spesifik sangat sebab kedai kita jual banyak-banyak barang lain kan, barang lain-lain. Nanti kalau saya spesifik dengan orang yang jual tudung, orang yang jual laptop marah pula. Kalau orang yang jual meja cakap tak ada kaitan pun, nak target perempuan je untuk meja. Jadi saya akan skim through je dan anda boleh bacalah, baca dan rumuskan sendiri formula untuk iklan anda. Maklumat perniagaan dan objektif iklan. Jadi selepas kita ada maklumat perniagaan iaitu business goal, kita kena ada objektif iklan dan objektif iklan kita mesti sesuai dengan maklumat. Jadi kalau maklumat kita untuk menambahkan pendedahan, objektif kita is to make sure yang iklan kita dapat banyak view, bilangan tontonan untuk produk kita tinggi. Dan kalau maklumat kita untuk meningkatkan penjualan produk yang tertentu, objektif kita adalah untuk promosikan produk tu. Tetapi macam boleh tengok dekat table, dekat jadual ni, kalau maklumat kita untuk meningkatkan trafik kedai, objektif kita untuk mendapatkan ROI yang tinggi dan untuk meningkatkan SKU yang terbaik. Maksudnya kalau kita nak bagi orang ramai datang kedai, kita punya iklan kena spesifik untuk maklumat tersebut. Okay. Okay, ni seterusnya untuk meningkatkan pendedahan atau penjualan produk tertentu. So kita nak set, nak marketkan spesifik produk. Saya memang nak jual botol air ni. Okay. Jadi boleh guna kalau untuk produk yang tertentu, boleh guna kata kunci ataupun temuan. Sebab kata kunci dan temuan akan mengiklankan produk-produk anda. Ads frame tu akan ada dekat produk anda dan yang diiklankan adalah produk-produk yang tertentu. Tapi kalau nak meningkatkan trafik kedai ataupun nak meningkatkan jenama anda, mungkin macam saya ada kawan yang dia memang jual skincare, dia baru nak start kedai dan dia bukan jual satu jenis skincare, dia jual banyak jenis skincare. Jadi maklumat dia bukan untuk jual satu moisturizer tu, maklumat dia untuk bagi orang tahu yang kedai dia jual skincare, kedai dia bagus. Jadi orang macam dia boleh gunakan iklan kedai. Paparkan kedai anda di bahagian atas halaman hasil carian. Jadi tips dia, sekiranya menjual produk penjagaan rambut, boleh bidar perkataan shampoo. Jadi orang yang cari shampoo akan nampak kedai anda di atas. Itu cara iklan kedai berfungsi. Okay, jadi dekat sini ada tips strategi untuk iklan kata kunci dan iklan temuan juga. Untuk iklan kata kunci, tips strategi anda putuskan kata kunci yang akan memaparkan iklan anda. Pilih kata kunci yang spesifik. Ada dua pilihan, boleh pilih exact match atau broad match. Dan untuk iklan temuan boleh digunakan bersama iklan kata kunci untuk mendapatkan lebih banyak pendedahan. Maksudnya bila orang cari benda lain pun boleh nampak kita punya produk juga. Muhammad Izan, shampoo or shampoo? Tu different, ni je lah different spelling je, jangan berbeza. Jadi bolehlah target kalau rasa orang ramai search perkataan English, targetlah keyword yang English. Okay, strategi iklan kata kunci. Seterusnya, bagaimana cara untuk memilih kata kunci yang betul? Jadi skor kedudukan iklan, iaitu kedudukan iklan anda dekat hasil carian itu kan, bila kita search akan ada produk-produk dan akan ada kat atas tu ada ads. Jadi macam mana nak tahu ads kita akan ada, iklan kita akan ada di bawah atau di atas? Adalah bidaan setiap klik darab dengan skor quality. Jadi bidaan setiap klik ialah berapa yang anda sanggup bayar untuk satu klik, dan score quality is how relevant is the word to your item. Jadi kalau botol air akan jadi kata kunci yang sangat-sangat relevan kalau saya nak jual botol air. Tapi pinggan akan jadi sangat-sangat tak relevan kalau saya nak jual botol air. Tapi kalau saya guna alatan dapur macam mana? Tu dia punya relevan macam tengah-tengah. Macam kalau orang cari alatan dapur boleh juga jumpa botol air saya, tapi dia takkan jadi atas sekali lah, dia takkan jadi produk utama yang dipaparkan. Jadi ingat ni je formula dia. Skor kedudukan kita ialah bidaan dan skor kualiti kata kunci tu. Okay. Strategi untuk mengoptimumkan iklan kata kunci untuk menambahkan pendedahan untuk produk yang tak mencapai tahap tontonan.
boleh tukar ke padanan luas sekiranya anda menggunakan padanan tepat, which is exact match to broad match. Ni boleh belajar dalam kelas asas sebab dia dua perkara yang berbeza, atau boleh cari di microsite Shopee Ads nanti, dan ataupun boleh tambah kata kunci yang baru menggunakan padanan yang luas. Kalau mempunyai bajet yang terhad, anda boleh berhenti kalau iklan tak memberikan apa-apa pulangan. Untuk meningkatkan jualan, ni ada strategi-strategi meningkatkan harga bidal untuk kata kunci dengan GMV yang baik. Maksudnya kalau kata kunci tu dah berikan banyak pulangan, tambahkan lagi harga dia. Invest more in your ads. Melabur lagi di dalam iklan anda. Jadi tambah keuntungan untuk kata kunci yang CIR yang lebih rendah. CIR ni cost income rate. Maksudnya kadar pembayaran kos iklan tu. Jadi berapa banyak anda dapat, nisbah pembayaran kos. Maksudnya berapa banyak anda bayar dengan berapa banyak anda dapat. Kalau anda rasa anda bayar banyak tapi tak dapat banyak, macam boleh kurangkan guna kata kunci tu. Kalau anda rasa anda bayar sikit tapi dah dapat lagi banyak, dah dapat lebih daripada yang anda inginkan, boleh teruskan atau boleh kurangkan juga. Jadi ni memang kita boleh duduklah dengan tim, boleh fikir, boleh bincang macam mana kita nak tambahkan pendedahan ataupun meningkatkan jualan ataupun tambah keuntungan. Maklumat perniagaan dengan strategi saling berkait. Pastikan anda tahu apa maklumat anda dulu, baru boleh fikirkan tentang strategi. Okay? Alright. Kalau ada soalan, sebelum saya teruskan, kalau ada soalan tanya di questions tab ya. Kalau tanya di chat ni, nanti team member saya tak boleh jawab secara langsung. Nanti tak boleh reply dekat komen tu. Jadi sila tanya soalan dalam questions tab. Okay, terima kasih. 2.2 strategi iklan temuan. Tadi kita dah cakap pasal iklan kata kunci, sekarang kita cakap pasal iklan temuan. Apakah yang akan menentukan pendedahan iklan temuan? Ada dua faktor. Bidaan cost per click, sama macam tadi juga. Bidaan cost per click darab dengan tahap relevant produk. Jadi berapa banyak anda sanggup bayar untuk satu klik dan betapa relevannya produk anda dengan kata kunci yang anda gunakan. Jadi lebih tinggi harga bidaan, lebih tinggi pendedahan untuk iklan. Dan untuk yang pertama ni sama je macam kata kunci. Yang kedua ni tahap relevan. Kena pastikan iklan anda relevan dalam tiga halaman ni. Sebab untuk iklan temuan dia akan muncul tiga tempat. Sama ada produk yang sama, produk anda juga mungkin menyukai ataupun temuan harian. Jadi bila kita buka satu produk, dia kat bawah tu similar produk ataupun produk yang sama ataupun produk yang berkaitan, iaitu produk yang anda juga mungkin sukai dan juga temuan harian, daily discovery. Jadi lebih tinggi tahap relevan keyword anda untuk tiga halaman ni lebih bagus, lebih tinggi pendedahan untuk iklan temuan. Okay. Strategi untuk mengoptimumkan iklan temuan. Sebagai peraturan, taklah ni just macam rule sebagai peringatan. Produk-produk yang ada dekat sini adalah produk yang paling sesuai untuk iklan temuan, iaitu produk dengan harga yang lebih rendah tetapi kualiti yang sama dengan produk penjual lain. Maksudnya orang lain jual botol air RM50, kita jual RM30. Jadi bila orang buka page yang jual RM50 tu, dekat bawah akan ada produk kita. Anda juga mungkin menyukai RM30. Jadi orang akan lagi berminat untuk pilih produk kita sebab harga kita lagi murah. Dan seterusnya produk yang punya penilaian yang tinggi berbanding dengan produk penjualan lain. Jadi katakan saya dah jual botol air ni 2 tahun, dah ramai orang beli botol air daripada saya. Kalau saya iklankan botol air ni dekat menggunakan iklan temuan, orang yang baru nak cari botol air akan nampak botol air orang lain. Tapi dekat bawah tu akan nampak produk saya dan akan nampak yang rating produk saya lagi tinggi. Okay? Jadi orang yang cari botol air walaupun pada mulanya diorang dekat page orang lain, diorang akan nampak saya punya produk dan diorang akan lagi tertarik. Yes, price war, Mamma Mia shop. Yes, that's the idea. Seterusnya strategi iklan kedai. Iklan kedai ni sebenarnya saya tahu yang tak ramai pun yang ada iklan kedai kat sini kecuali preferred seller sebab
ramai kat sini yang baru kan, tapi saya akan go through je lah. Saya akan ceritakan sedikit secara ringkas. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh baca sendiri. Saya tak nak macam gunakan banyak masa untuk cerita tentang perkara fungsi yang tak ramai orang boleh akses. Jadi strategi pengoptimuman iklan kedai, strategi untuk mengoptimumkan iklan kedai pun sama je macam dua-dua iklan yang sebelum ini. Dia berdasarkan matlamat perniagaan kita juga. Jadi kalau menambahkan pendedahan, kita boleh tengok bilangan tontonan kedai yang rendah dan boleh tambah kata kunci untuk meningkatkan bilangan tontonan kedai. Kalau tiada bilangan tontonan kedai, boleh tambah harga bidaan. Kalau hanya ada beberapa kata kunci yang mempunyai klik yang rendah, mungkin kata kunci itu yang bermasalah dan bukan kedai anda. Jadi untuk menambahkan pendedahan, boleh baca poin-poin ni, boleh tengok macam mana nak revise, macam mana nak pastikan yang kata kunci yang rendah tu tidak digunakan lagi, boleh dibuang. Dan untuk menambahkan keuntungan, untuk kata kunci yang punya ROI tinggi, ROI ialah return on investment, maksudnya pulangan atas pelaburan. Jadi kekalkan harga bidaan yang kompetitif. Sebab kalau kita search kat Shopee sekarang, iklan kedai tu akan ada satu je. Dia tak ada banyak-banyak macam produk. Macam produk kita ada 2, 3, 4 kan. Iklan kedai kita ada satu je kedai kat atas. Jadi kita nak pastikan kita kompetitif dengan penjual-penjual lain. Maksudnya kalau nak menambahkan keuntungan, pastikan harga bidaan tu bagus, kompetitif, gunakan kata kunci yang mempunyai ROI yang tinggi. Okay. Bajet dan durasi iklan ni pun spesifik kepada kedai masing-masing dan spesifik kepada barang yang masing-masing jual lah. Lain barang, lain bajet, lain durasi, lain kedai, lain bajet, lain durasi. Okay, cara menetapkan bajet anda. Ni 4 soalan yang orang tanya kita lah, bagaimana saya akan dikenakan bayaran. Jadi anda hanya membayar apabila pembeli mengklik kedai anda. Pendedahan adalah percuma. Jadi sebenarnya kita guna iklan Shopee ni, pendedahan atas produk kita percuma. Orang nampak je iklan kita. Kita cuma bayar bila orang klik. Jadi tak kisah kalau 1 juta orang nampak pun iklan anda, kalau tak ada siapa klik, tetap percuma. Jadi untung kepada penjual kalau boleh dapatkan banyak views untuk setengah produk. Tapi of course lah kita punya aim bukan untuk dapatkan views je. Kita punya aim is untuk orang klik. Tapi kita dah untung dah pada tahap pertama. Ingat tak level yang ada 3 tadi? Yang kesedaran tu kita dah untung dah sebab kalau kita gunakan iklan, kesedaran tu percuma. Tak payah bayar apa-apa. Bila orang dah pertimbangkan, bila orang dah klik, baru kita kena bayar. Okay? Saya mempunyai pembelajaran iklan yang kecil. Bolehkah saya menggunakan iklan Shopee? Sudah pasti. Utamakan pembelajaran iklan anda pada produk terpilih. Kadang-kadang kalau kita ada bajet yang banyak pun, kalau kita tak plan properly, kita tak plan betul-betul, tak berjaya pun iklan kita. Jadi walaupun bajet kecil, boleh mulakan dengan produk-produk yang memang memerlukan iklan, produk-produk yang top, produk-produk yang ada review yang bagus, mulakan dengan produk-produk pilihan anda dulu. Seterusnya, berapa banyak yang harus saya laburkan? Okay, tim iklan kita mengesyorkan agar anda menetapkan anggaran sekurang-kurangnya RM25 untuk setiap produk. Jadi sebab kadang-kadang kalau kita laburkan sikit sangat pun sampai tak ada hasil langsung, burn lah duit tu kan, macam membazir je lah kita bagi macam RM10 tapi tak siapa dapat apa-apa pun. Jadi burn lah. Okay. Adakah saya akan dikenakan bayaran untuk klik manual berterusan oleh pengguna yang sama? Okay, jadi macam soalan ni maksudnya kalau seorang je pengguna klik banyak-banyak kali, adakah saya kena bayar? Macam satu pengguna klik 5 kali, adakah saya kena bayar untuk 5 klik tu? Jawapannya tidak. Sistem Shopee menyaring klik yang tidak sah dan anda tidak akan dikenakan bayaran. Jadi klik yang perlu anda bayar adalah daripada satu pengguna saja. Jadi satu pengguna, satu bayaran walaupun pengguna tu bayar klik 15 kali dan dia tak beli-beli pun. Okay? Alright, cara menetapkan bajet anda. Bajet menunjukkan perbelanjaan iklan maksimum yang anda ingin belanjakan.
Jadi setelah jumlah anggaran tercapai, iklan tidak akan dipaparkan. Jadi ini pun senang sebab kita tak payah nak tengok hari-hari, kita tak payah nak check bajet dah habis ke belum. Kita setkan dekat page ni, kita setkan bajet harian kita ataupun mingguan, bajet harian ataupun bajet total ataupun tiada had kalau nak go on. Okay, jadi tiada had pun boleh. Tiada had ni maksudnya dia akan terus siapkan iklan tu selagi kita tak hentikan. Ni bolehlah kalau rajin nak check everyday ke rajin nak check setiap minggu. Tapi kalau jenis yang tak rajin tapi tak nak membazir, takut untuk membazir, boleh check, boleh tetapkan bajet harian. Jadi kalau bajet harian, let's say RM2 bajet harian. Lepas habis je RM2 tu, iklan kita tak ada dah. Jadi kita tak payah bayar extra. Ahmad Sabri, Ahmad Nazri, RM25 per klik. Bukan, RM25 untuk per produk. Jadi setiap klik tu kita boleh decide juga nak berapa. Tak ada RM25 per klik. Boleh lah kalau nak buat. Tapi boleh lah kalau nak cuba. Okay. Cara menjadualkan iklan anda. Tempoh masa menunjukkan jangka masa iklan anda aktif seperti gambar di belah kanan ni. Setelah tarikh akhir tercapai, iklan anda terus hilang, terus tidak dipaparkan. Jadi anda tidak akan di-charge, iklan anda sudah tiada, boleh mulakan baliklah kalau nak. Tapi ni kalau ikut kita macam mungkin produk tu okey je sebenarnya, tapi sebab nak campaign macam dalam 2-3 minggu lagi 12-12 campaign birthday Shopee 12-12, jadi mungkin kita nak buat iklan daripada sekarang sampai 12-12. So kita boleh setkan nak berapa lama. Okay. Bagaimana saya menguruskan perbelanjaan iklan saya? Jadi anda boleh menguruskan perbelanjaan dengan dua cara, iaitu menetapkan harga bidaan yang merujuk kepada jumlah tertinggi yang anda sanggup bayar untuk setiap klik. Sabri, pay attention to this part. Harga bidaan ni berapa banyak yang anda nak bayar untuk satu klik. Bolehlah kalau letak RM25. Kalau bajet pasal awak RM500 nak letak satu klik RM25. Confirm iklan you dekat atas sekali. Confirm iklan you yang semua orang nampak. Tapi selalu kita letak tak banyak pun, selalu beberapa sen je lah untuk satu iklan. 40 sen ke, 20 sen ke. Tu pun dah kira banyak sebenarnya. Sebab bila dia klik tak semestinya dia akan beli. Tu kita kena fikir juga. Tak semestinya kita invest 20 sen tu orang tu confirm akan beli barang kita. Kita bayar untuk klik, dia pergi ke produk tu dan akhir kata dia, like keputusan akhir tetap di tangan pembeli juga. Okay. Seterusnya yang kedua, tetapkan bajet. Jadi yang pertama, tetapkan bidaan cost per klik. Kita boleh decide satu klik nak berapa. Macam dalam contoh ni 10 sen, tengoklah belah kanan bawah sekali 10 sen, dan kat bawah tu Shopee pun dah bagi dah recommendation berapa yang di-shorekan, jadi boleh pilih lah. Dan yang kedua, tetapkan bajet iklan. Jadi macam saya cakap tadi, boleh tetapkan tiada had untuk biarkan iklan anda berjalan selama mana yang anda nak. Jadi tetapkan je tiada had. Tetapi kalau kita ada bajet, kita letaklah bajet harian RM5, maksudnya iklan berhenti lepas habis RM5 tu dalam sehari. Esok dia mula balik RM5. Kalau bajet total RM10, maksudnya iklan berhenti setelah RM10 dibelanjakan sepanjang tempoh pengiklanan anda. Siti Nur Adilah Hamzah, saya letak 7 sen je per klik, maksudnya dekat bawah-bawah sangat je. Tak juga, macam yang saya tunjuk tadi. Macam ingat tak formula tu yang cost, bidaan dan juga relevant, tahap relevant. Jadi kalau produk anda tu relevant, kata kunci anda tu relevant dengan produk, mungkin dia boleh tinggi. Dan kalau produk tu tak ramai orang iklankan, mungkin dia boleh tinggi juga. So saya cakap dia bergantung kepada produk tu sendiri. Mungkin kalau jual tudung tak ramai pun orang gunakan ads. Jadi anda tak adalah banyak competition. Gitu. Nur Ilani, sejak guna ads ni sales saya memang meningkat. Dari 500 sebulan kepada 9,000 hingga 10,000 sebulan. Alhamdulillah. Nur Ilani jual apa Bagus betul. Setakat ayah ni ads macam slow je. Mungkin pesaing-pesaing anda pun dah gunakan ads dengan lebih baik. Mungkin diorang punya harga dah lagi tinggi. Mungkin diorang dah datang kelas kita dan strategize. Okay, saya akan teruskan. Bagaimana menentukan anggaran yang tepat. Kat sini kita ada formula perbelanjaan GMV sama dengan nisbah pendapatan kos.
Jadi pembelanjaan ni berapa banyak kita belanja untuk ads, GMV ni berapa banyak kita dapat untuk produk tu, dan kita boleh dapat nisbah dia lah daripada formula ni. Jadi kalau margin keuntungan anda lebih tinggi daripada margin kasar, maksudnya anda mendapat keuntungan. Maksudnya kalau produk A anda jual RM10 dan kos produk RM4, margin keuntungan 60%. Maksudnya CIR tu perlu kurang daripada 60%. Okay, ni formula untuk diikutkan. Bagaimana untuk mengesan perbelanjaan iklan anda? Iklan Shopee berfungsi secara prabayar, jadi bayar dulu baru iklan boleh berjalan, macam prepaid, macam phone. Jadi iklan anda tidak dapat dipaparkan sekiranya kredit ialah kosong. Pastikan top up kredit dulu baru lancarkan iklan. Matrix iklan, okay, ni apa yang Shopee tengok. Apa yang Shopee tengok untuk tengoklah iklan kita berkesan ke baik atau tidak baik. Jadi Shopee dah bagi 10 metrik untuk menguruskan prestasi. Ni 10 metrik yang Shopee bagi untuk kita judge iklan kita berkesan atau tidak. Yang pertama, bilangan tontonan produk, iaitu berapa banyak orang nampak iklan produk tu, berapa ramai orang nampak page produk tu. Yang kedua, klik. Maksudnya kalau untuk kedai, shop clicks, jadi berapa orang klik dekat produk anda setelah gunakan iklan. Yang ketiga, kadar klik masuk, iaitu peratusan kali pengguna klik pada iklan anda selepas melihatnya. Okey, yang keempat, pesanan. Maksudnya berapa banyak pesanan yang anda dapat daripada penggunaan ads tu, penggunaan iklan. Yang kelima, item yang dijual, iaitu berapa banyak item yang dijual lepas anda mulakan guna iklan. Yang keenam, nilai dagangan kasar, jumlah keseluruhan wang yang dijana. Jadi berapa banyak kita dapat daripada iklan tu. Katakanlah saya jual botol air RM1 20, saya jual 10 botol air sejak saya mulakan iklan. Jadi saya punya GMV ialah 200. Saya jual 10, sorry. Dan yang ketujuh, pembelanjaan. Berapa banyak kita spend untuk iklan. Jadi walaupun iklan kita bagus, kalau kita spend beribu-ribu, kita kena bandingkan juga. Kita dapat lagi banyak ke kita belanja lagi banyak. Jadi kalau kita belanja banyak kalau kita dapat banyak tapi kita belanja lagi banyak, tu pun tak kira sebagai petanda yang baik lah. Okay. Yang ke-8, pulangan atas pelaburan. Ni yang macam saya cakap tadi, ROI, return on investment, berapa banyak kita dapat daripada duit yang kita belanjakan. Kita boleh tengok bila dapat slide nanti, boleh tengok dekat formula ya. Seterusnya, nisbah pendapatan kos. Ni pun ada formula di sini. Perbelanjaan dibahagikan dengan GMV. GMV ni duit masuk. Jadi duit keluar bahagi duit masuk darab 100%. Dan yang ke-10, purata kedudukan. Purata kedudukan dia ranking lah, ranking iklan kita. Dekat atas ke, dekat bawah ke, posisi ke berapa di page. Jadi ni cara-cara Shopee nak judge kita punya iklan bagus ke tak. Cara Shopee nak tentukan kecemerlangan iklan. Okay, sorry. Seterusnya, tunjuk aja secara langsung ni. Saya nak tunjuk tu je lah benda-benda yang disebutkan tadi. Okay, baiklah. Seterusnya, match apa yang penting. Jadi ni berbalik kepada matlamat perniagaan. Jadi bila kita nak plan iklan, kita balik semula kepada maklumat yang kita tetapkan awal-awal tadi. Untuk menambahkan pendedahan, daripada 10 matrik yang saya tunjuk, matrik-matrik yang penting ialah bilangan tontonan, bilangan klik dan kadar melalui klik. Untuk menambahkan jualan, GMV dan ROI, dan untuk menambahkan keuntungan, nisbah pendapatan, CIR. Okey. Seterusnya yang kelima, amalan terbaik. Amalan terbaik untuk mengurus iklan Shopee anda, simak harga bidaan, kaji ROI, kaji CIR. Bilakah dan berapa kerap saya harus menyemak? Tunggu sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum memuat turun laporan. Jadi kita boleh muat turun laporan di page iklan saya belah kanan. Jadi tunggu 2 minggu selepas kita lancarkan iklan dan kita boleh muat turun laporan dan boleh semak prestasi dan periksa prestasi iklan anda sekurang-kurangnya sekali sehari selepas 2 minggu. Jadi janganlah letak iklan sehari ni esok dah semak. Kita tunggu dulu 2 minggu baru kita semak. Okay?
turun dan simpan data anda dengan kerap dan ekspor data bolehkah anda mengakses data sehingga 90 hari terakhir. Alright. Memaksimumkan amalan terbaik penukaran jualan. Ada lagi 4 tips untuk optimumkan halaman produk anda. Boleh baca artikel-artikel ni. Perbaiki halaman kedai anda. Kekalkan harga yang kompetitif dan kekalkan stok. Alright, kita dah sampai page yang terakhir iaitu untuk game Kahoot. Sekejap, saya nak set up. Boleh pergi ke kahoot.it dan masukkan pin. Saya akan share screen sekejap lagi. Okey, sekejap. Saya share screen. Saya dia lambat pula downloading. Advance, please. Kejap. Okey. Nampak ke? Okey. Oh no.
lagi yang nak tambah? Sila-sila. Okay. Okay. Saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4. Lima. Okay, saya mulakan. Anda tidak akan dikenakan bayaran tempat kosong. Harga bidaan kos per klik apabila membeli klik pada iklan anda. Okey, 17 orang je yang betul. 43 ni salah. Okey, tak apa, teruskan. Lutfi Muzamil tempat pertama, Yufida tempat kedua, Syah, Lala, Iza, Tania. Okey, soalan seterusnya. Iklan temuan anda akan muncul di okey, semua di atas Tania, boleh 55 orang yang dapat betul tu, Tania. Okey, seterusnya. Lutfi Muzamil sekarang tempat pertama, Syah tempat kedua, Mas, Twin, Iris, Tania pada top 5. Soalan ketiga. Bagaimana anda boleh tetapkan bajet iklan anda? Soalan ada dekat atas ya, kalau boleh tengok dekat skrin bahagian atas tu. Okay, yang warna putih tu ada bagi soalan. Okay, salah satu di atas. Pada 38 orang tu tanya. Siapa yang leading sekarang? Lutfi Muzamil masih leading. Okay, teruskan. Di mana anda boleh dapatkan invoice lepas tambah nilai? Soalan boleh baca dekat atas kalau tu lepas yang tadi. Yang ni ada dua pilihan je. Butiran transaksi atau e-invoice cukai. Jawapan dia ada dalam soalan. Okey, 28 orang betul, 75 orang salah. Kalau nak tengok invoice, boleh tengok dekat e-invoice cukai. Okey, seterusnya. Lutfi Muzamil masih leading. Berapa banyak kata kunci iklan yang boleh anda buat? Bukan kata kunci pilihan automatik. Ini soalan terakhir. Okey, 36 orang betul, tahniah. Okey, kita tengok siapa yang menang.
ketiga. Yufida. Tahniah Yufida. Tempat pertama. Tahniah. Okay, Lucy. Sebab anda menang, kita nak bagi hadiah lah. Hadiahnya ialah kita akan promosikan kedai anda. Jadi boleh bagi nama kedai, boleh bagi username kat dalam chat. Boleh bagi username kat dalam chat kita nak promosikan kedai anda ke orang lain. Semua peserta pada malam ini. Mana? Luffy tak nak memunculkan diri. Mana tuan punya badan? Luffy Muzamil? Tanya ganti saya. Sepertinya pemenang tak nak promosikan ya. Okey, pemenang kedua, Mas. Mas ke Mas ke, tunjukkan diri anda. Kita promosikan kedai pemenang yang kedua. Tak ada juga. Masing-masing dah promosikan kedai sendiri ya kat sini. Yang lain-lain tu boleh lah kalau nak visit kedai masing-masing. Yufida? Yufida mana? Yufida kalau nak promosikan kedai pun boleh. Okeylah, memandangkan mereka tidak menonjolkan diri. Saya akan meneruskan. Yufida ni, cosmetic and skincare for you. Jadi kita buka kedai dia sekejap. Okay, share screen. Okay, ni kedai dia. Okay lah, saya follow. Aktif 13 minutes ago. Check performance 75%. Okay, ni boleh nampak dapat shop voucher RM2 off, minimum RM40. Okay, saya claim dulu lah. Mana tahu saya nak beli apa ke nanti. Okay, banyak benda-benda, produk-produk kecantikan. Okay, siapa yang berminat boleh datang ke kedai Yufida. Boleh check cosmetic and skincare for you. Alright. Masing-masing dah promote kedai-kedai sendiri dah. Boleh lah korang visit lah kedai sesama sendiri. Okay, last sekali sebelum saya habiskan webinar ni, boleh scan QR code untuk menyertai grup FB Shopee University. Dekat situ kami ada kongsi tips-tips dan kami boleh jawab soalan-soalan anda. Dekat situ ada customer service, jadi kalau ada apa soalan boleh post dekat FB group tu. Okay, boleh add, boleh masuk group. Dan seterusnya, Encyclopedia Shopee, Silent Education Hub, ni pun boleh pergi. Dan dekat sini kita ada jadual webinar kita. Boleh pergi SDH, klik events dan boleh daftar untuk webinar-webinar yang akan datang. Seterusnya, tonton on demand webinar pun boleh. Kalau nak tengok recording boleh pergi SDH. Dan boleh, ni yang terakhir untuk maklum balas, sila kongsikan maklum balas anda. Boleh scan
Allah, sekejap sekejap. Okay, terima kasih. Akhir sekali, terima kasih kalau dah isi borang maklum balas. Esok kami akan hantarkan slides. Okay, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.